sebelum ni kita belajar static failure prevention design. Kemudian kita belajar topik ketiga fatigue failure prevention design. Now kita belajar design of mechanical element 1 per gear. Okay, design of mechanical element 1 ini kita pecahkan kepada dua bahagian. Okay, satu bahagian yang melibatkan aspek dynamic, dan satu lagi bahagian adalah aspek strength. Okay, baik. Secara umumnya kalau kita mereka bentuk gear berdasarkan kepada aspek dynamic sahaja, gear tersebut berupaya untuk menghantar kuasa ataupun torque pada nilai yang tidak terhingga sampai apa saja nilai boleh dihantar oleh gear yang berkenaan. Okey, tetapi dalam keadaan sebenar tidak begitu, kerana setiap objek dia mempunyai had ketahanan yang tertentu, had kekuatan yang tertentu. Jadi keupayaan ataupun kekuatan bahan gear itu akan menyebabkan gear itu mempunyai batas, keupayaan operasi yang terbatas. Okey. Jadi aspek strength selepas kita belajar aspek dynamic tentang gear ini. Okay. So dalam aspek strength kita nak lihat sama ada gigi gear. Okay, gigi gear tersebut boleh ke menghantar pada nilai beban yang diperlukan. Okay. Baik, kita lihat dahulu bahagian dynamic. Sebelum tu untuk ujian 1, ujian 1 dijangkakan akan berlangsung pada 8 hari bulan 5. Okey. 8 hari bulan 5 iaitu bersamaan dengan hari Ahad untuk hari. Okey, lihat jadual. Okey, secara online Ya, 8 hari bulan 5 adalah secara online, hari Ahad. Baik, waktu saya akan maklumkan kemudian. Okey. Untuk ujian 1 ini, tiga topik akan terlibat. Topik yang pertama ialah static failure prevention design. Topik yang kedua ialah fatigue failure prevention design. Manakala yang ketiga adalah apa yang kita belajar pada hari ini, design of mechanical element 1 per gear, hanya daripada aspek dynamic. Okay, aspek dynamic sahaja. Aspek strength akan ditanya dalam test 2, test 2, ujian kedua. Baik. Apakah penggunaan gear? Penggunaan gear adalah untuk menghantar torque atau kuasa daripada satu shaft ke satu shaft yang lain. Okay. So bagi mengelakkan berlakunya kegelinciran ataupun kehilangan kuasa, kita katakan, sistem pengantaran kuasa yang terbaik adalah pacuan gear. Okay. So, pacuan gear membolehkan kamu untuk mendapatkan kelajuan putaran yang diperlukan dan juga arah putaran yang diperlukan. Okay. Namun demikian, gear hanya boleh digunakan untuk penghantaran kuasa pada jarak yang dekat. Okay. Pada jarak yang jauh, sistem gear tidak sesuai dan kita perlu menggunakan sistem lain seperti sistem belt. Okay. Sistem tebal. Baik. So bagaimana gear menghantar kuasa dan gerakan? So permulaan idea adalah menghantar kuasa melalui friction wheel concept. Kita ada dua wheel yang dirapatkan, kemudian satu driving, satu driven part, kemudian dia berpusing. Jadi
kuasa dapat dihantarkan. Namun demikian kuasa ini sangat-sangat terbatas. Bila kita tingkatkan sedikit sahaja top, akan mudah berlaku kegelinciran. Okey. So design seperti ini diperbaiki dengan menambahkan spoke. Spoke. Penggunaan spoke. Seperti Rajah B. Okey. Jadi melalui Rajah B, spoke ini boleh menghantar kuasa lebih baik daripada friction wheel concept. Okey. Kemudian gabungan di antara friction wheel concept dengan spoke concept, okay, jadilah kepada sistem gear yang pada awal ni, Rajah A pada slide yang berikut ni. Bila konsep friction wheel concept dan juga spoke concept itu digabungkan. Okay. Kemudian dalam konsep yang ketiga ini, okay, masih lagi kalau kita kata berlakunya kehilangan kuasa. Maksudnya antara kuasa tu tak lancar, tak smooth. So ada berlaku kita katakan macam ketuk-katuk. Okay, ada sebab jarak di antara gigi gear dengan satu gear lagi itu ada clearance. Jadi cantuman di gear itu diperbaiki sehingga mendapat bentuk seperti pada Rajah B lah. Dapat bentuk seperti Rajah B. Dalam Rajah B kita ada gear yang berbentuk involute ni. Okay. Jadi cantumannya lebih baik, jauh lebih baik. Okay. Tidak berlaku kehilangan kuasa di situ, disebabkan oleh gigi gear. Okay. Baik. Ada pelbagai jenis gear sebenarnya. Kita ada spur gear, kita ada helical gear, kita ada bevel gear, worm gear, kita ada rack and pinion gear. Okay, ada banyak jenis gear. Jadi untuk tujuan kursus ini, kita hanya mempertimbangkan spur gear. Waktu ketika dulu, kira-kira 16 tahun tu, komponen design memasukkan semua sekali gear, spur gear, helical gear, bevel gear, worm gear. Kemudiannya dibuang keluar. Kemudiannya dibuang. Hanya tinggal spur gear. Sebab kita mendapati bahawa jika pelajar memahami konsep asas atau prinsip asas gear melalui spur gear, kefahaman itu boleh dikembangkan dengan baik untuk helical gear, bevel gear, worm gear. Sebab prinsip asasnya berada pada spur gear. Okay. Dan teknologi pun bermula daripada spur gear. Jadi bila kamu faham spur gear, kamu faham tentang helical. Bila kamu baca tentang helical gear, kamu faham kenapa helical gear jadi begitu. Sebab asasnya ada berada pada spur gear. Okay. Jadi untuk kursus ni kita hanya tumpukan untuk spur gear sahaja. Baik, ini Rajah yang memiliki pelbagai jenis gear. Kalau kita bermula daripada bahagian bawah ni, bahagian bawah ni, kita ada spur gear sini. Spur gear. Spur gear ni membolehkan kita menghantar kuasa dengan cara dudukan shaft yang selari. Dudukan shaft selari. Dan arah putarannya akan termasukkan dan keluaran berbeza arah. Kemudian kita lihat sistem bevel gear. Bevel gear ini membolehkan penghantaran kuasa pada sudut tepat. Bersenjang. Sistem bevel gear. Kemudian kita ada worms and worm gear. Worms and worm gear ni membolehkan kita menghantar juga boleh menghantarkan putaran
pada kedudukan berserenjang ataupun bersilang. Okay. Manakala sistem dia pinion and rack hujung sekali membolehkan kuasa putaran dihantar kepada kuasa translasi, daripada putaran kepada translasi. Okey, baik. Ini adalah bagaimana sepasang gear ketika beroperasi. Okay. So, kalau kita lihat gear ini, gear di bawah akan menekan gear di atas. Jadi ini akan jadi input, ini akan jadi output. Output. So bawah input kita panggil driving gear, manakala atas kita panggil driven gear. Dan di dalam ini saya ada letakkan bulatan yang berwarna pink. Bulatan berwarna pink. Bulatan berwarna pink ini adalah bulatan yang menjadi rujukan untuk semua pengiraan gear. Bulatan ini dipanggil sebagai bulatan pitch ataupun pitch circle, dan diameter ni dipanggil pitch diameter. Pitch diameter ataupun bahasa Melayu diameter pitch. Kemudian lagi kamu akan dapat melihat di sini ialah tentang apabila dia beroperasi di bahagian atas ini akan bertemu dengan dasar gear yang satu lagi. Lihat begitu. Lagi kamu boleh lihat bahawa titik sentuhan bermula pada satu titik. Ini katakan bermula di situ dan berakhir di sini. Jadi itu merupakan jarak kerja dia, jarak kerja gear ini. Dan kita lihat juga garisan ini kekal, garisan berwarna biru, dotted blue line kekal pada kedudukan ini. Setiap kali sepasang gigi gear bertemu, dia akan menggunakan garisan biru yang sama, tidak ada beza. Jadi driving gear akan menekan, driven gear, ataupun driving gear akan menolak, driven gear. So, dekat sini kita lihat ada beberapa jenis bulatan. Ada bulatan ini, ada bulatan ini, dan satu bulatan yang telah saya buat tadi, inilah bulatan pitch ataupun dalam bahasa Inggeris pitch diameter ataupun pitch circle. Baik, itu gambaran awal tentang gear bila ia berada dalam keadaan beroperasi. Baik, selanjutnya kita lihat nomenclature pada gear. Yang pertama sekali ialah pitch circle. Saya dah sebut tadi bulatan pitch. Yang berwarna pink tadi, bulatan rujukan, bulatan kita boleh panggil datum, di mana semua pengiraan adalah merujuk kepada bulatan ini. Dan pembinaan bulatan ini pun, pembinaan gigi dia ni, profil gigi dia juga merujuk kepada pitch circle ini. Jarak dari, kemudian kita ada adenum, bulatan yang paling atas kan. Bulatan paling atas tadi bulatan ni. Bulatan ini dipanggil sebagai adenum circle. Dan kita ada bulatan paling bawah sekali. Yang ini kita panggil sebagai duodenum circle.
Okay, diagonal circle. Jarak di antara pitch circle ke adenum circle, okay, yang diukur dalam arah jari, diukur dalam arah jari adalah adenum. Okay, adalah adenum. Manakala daripada kedudukan pitch circle ke kedudukan duodenum circle yang diukur pada arah jari dia dipanggil duodenum. Hasil tambah adenum dan duodenum adalah merupakan kedalaman penuh, kedalaman keseluruhan bagi dia ini. Daripada duodenum circle ke clearance circle, okay. Jadi kalau kita kira daripada adenum circle atas ni ke clearance circle yang diukur dalam arah jari ia dipanggil sebagai kedalaman bekerja, working depth. So, dalam contoh J ini kita ada clearance. Clearance ini diwujudkan supaya tidak berlaku seperti di dalam animasi ini, supaya bahagian atas dia tidak bergeser dengan bahagian dasar dia. Tidak mahu beri seperti ini. Maka kita kecilkan lagi bulatan yang ini. Dia mewujudkan ada dua bulatan. Ada clearance circle dan duodenum circle. Okey, ada permukaan yang dipanggil sebagai permukaan atas dan ada permukaan bawah atau dasar. Okey, permukaan dasar. Dan ada fillet, fillet radius di situ untuk mengurangkan kesan tumpuan tegasan ke atas gigi dia. Okay. Jarak ini dipanggil sebagai lebar muka, face width D. Kemudian jarak yang diukur di atas bulatan pitch, daripada satu muka gigi. Muka ini dipanggil muka. Di mana persilangan di antara ini dan juga involute line ini dengan pitch circle ini membentuk satu garisan ke belakang. Bahagian atas dipanggil face dan bahagian bawah dipanggil plane. Okay. So jarak dia antara satu sisi ke satu sisi untuk gigi dia ini dipanggil sebagai ketebalan gigi dia, tooth thickness T. Okay. Dan bahagian kosong, jarak daripada satu sisi ke satu sisi di bahagian kosong ini dipanggil width of space, lebar ruang. Hasil tambah tooth thickness T dan width of space bersamaan dengan circular pitch, small p, denoted with small p. Baik, ini adalah nomenclature objektif. Ini ada apa yang saya dah explain tadi yang berada di sini. Baik. Seterusnya kita lihat geometry of gear. Okay. Geometry of gear diperihalkan secara umumnya sama ada menggunakan modul ataupun diametral pitch. Okay. Diametral pitch ataupun modul. Modul di dalam unit SI, manakala diametral pitch dalam unit customary, unit lama. Dan denoted with capital P. Okay. So, modul menggunakan simbol M bersamaan dengan D over N. D is P
pitch diameter. Kita tahu apa itu pitch diameter. And then we have here is, this is N, millimeter. D is diameter, N is number of pitch. Okay, number of pitch. Okay, jadi jangan keliru dengan pemakaian simbol yang telah menjadi kelaziman kamu. Kalau ini N adalah merujuk kepada, capital N ini merujuk kepada rotational speed. Okay. Tetapi dalam gear, capital N kita denote ataupun kita reserve untuk number of pitch of gear. Baik. Jadi D over N. The ratio of pitch diameter of N ini adalah modul. And then diameter pitch adalah N over D. Dia terbalik ini. So maksudnya perkaitan ni lah N sama dengan 1 over P. Dia terbalik saja. Circular pitch. Circular pitch. Memang unit SI dengan unit list nama ni memang selalunya memang sentiasa terbalik. Malaysia dengan UK ni selalu memang selalu terbalik penggunaan dia. Baik, circular pitch. Kita dah tahu circular pitch tu apa tadi, iaitu jarak ruang tambah dengan ketebalan biji-biji. Circular pitch. Denoted in small p here. So P sama dengan pi times P over N. Okay. Equal to pi times module. Okay, conversion unit from module to diameter P ini. Sebab satu unit millimeter, satu lagi unit inci. Baik. Ini adalah template. Jadi kalau kita nak tahu modul ataupun diameter pitch dia, kita gunakan template, kita tekap saja. Kita tahu. Baik. Ini terbiasa untuk kamu membaca sendiri. Okay. Baik. Terusnya adalah geometry of a pair of gear. Ini adalah tentang speed ratio. Speed ratio. Sama juga, ada yang panggil dia dengan istilah gear ratio. Gear ratio or speed ratio ni merujuk kepada perkara yang sama. Okay, bagi sepasang gigi gear yang seperti ini, okay, kita ada small gear, kita ada big gear. Ada small gear, ada big gear. Small gear kita panggil dengan nama pinion. Okay. And big gear kita panggil dengan nama G. Okay. Ini adalah merupakan apa tu? Memang bahasa Inggeris. Maksudnya saya memang suka menggunakan istilah yang berbeza untuk komponen kecil dengan besar. Untuk benda kecil dengan besar. So contohnya kalau anak lembu kita panggil dia dengan nama calf. Yang besar kita panggil cow. Apa lagi? Kalau kambing biri-biri yang kecil kita panggil lamb. Yang besar kita panggil sheep. Okay? Jadi dia saling menggunakan istilah yang berbeza. Jadi pinion merujuk kepada gear yang kecil dan gear lagi yang besar. Okay, dalam buku juvenile itu, untuk dapat kesalahan daripada depan dan ke belakang, okay, input adalah pinion. Okay, input adalah pinion. Okay, driven, gear besar adalah driven. Okay, tetapi boleh, dalam keadaan senang boleh jadi terbalik. Tak ada masalah. Okay, cuma bila dia nak membincangkan teori itu, dia kena stick pada satu sistem
Otherwise nanti berterabur. Okay. Jadi dia stick dengan driving is small gear, pinion, dan yang driven adalah gear. Jadi speed ratio adalah nisbah di antara angular speed of pinion against rotational angular speed of gear. Nisbah. Sama juga dengan pitch diameter, gear dibahagikan dengan pitch diameter T. Kita tanda negatif kat situ untuk menunjukkan bahawa jika input gear berpusing dalam arah lawan jam seperti ini, maka output akan berpusing pada arah yang berlawan. Okey? Iaitu ikut jam langsung pun. Okey, baik. Seterusnya adalah C. What is C? C is center to center gear distance. Center to center gear distance. C. So C is sama juga dengan radius of pinion plus dengan radius of gear. Okay? That is C. Okay? Ini adalah gear train di mana mempunyai lebih daripada sepasang gear. Lebih sepasang gear. Okay, kalau kita lihat sini simbolnya bermula dengan angka 2. Ada certain buku bila dalam topik gear dia bermula dengan angka 2. Angka 1 dia reserve untuk motor. Okay, ada penulisan seperti itu. Seperti yang saya ambil gambar ni. Signaling ya. Jadi nombor 1 dia reserve untuk motor. Okay. Jadi bila tengok gambar tu dengan pelik mana nombor 1 The speed ratio or gear ratio of a single pair of external spur gear is expressed by the simple expression equation. Jadi yang ni semua sekali ada kat semua ada kat sini. Kita bermula dengan daripada sini. Ini adalah angular speed, nisbah angular speed in radian per second. Kemudian kita ada rotational speed in revolution per minute or RPM. Kemudian kita ada pitch diameter. Okay. Pitch diameter. So it could be in mm or in inch. Okay. And then kita ada di sini adalah number of feet. Okay. Nisbah di antara masukkan dan keluaran ataupun di antara gear dengan pinion. Okay. Baik. Kemudian ini adalah rumus bila melibatkan mencari gear ratio untuk keseluruhan rangkaian gear. Jadi kita ada beberapa rangkaian gear. Okay. Jadi untuk mencari overall speed ratio ataupun overall gear ratio, E disebutkan dengan E. So ini rumus ini. Iaitu hasil darab bilangan gigi pemacu. Dipacu. Dipacu. So hasil darab. Mungkin saya keluar sekejap. Keep ini. Untuk gambar ni, copy dan tempat ni. Okay. Kita
Kita lihat kepada masalah ini. Jadi gear 2 dalam hal ini, gear 2 adalah driving gear. This is driving gear. Okay, driving gear. Gear 2 drive gear 3. Okay, so kemudian gear 3 drive gear 4. So maksud gear 2 drive gear 3, gear 3 is reverse. Kemudian gear 3 drive gear 4, so gear 3 juga adalah driving. Okay, so gear 4 is driven. Okay. So gear 4 tak drive gear 5. Okay, gear 4 tak drive gear 5. Gear 5 jadi untuk gear 4 driven ni. Bawah ni driving. Okay, driving. Sebab dia duduk pada satu shaft yang sama. Dia di belakang gear 4. Okay, jadi gear 5 drive gear 6. So gear 6 is driven. Okay. Jadi bila kita kata hasil darab bilangan gigi gear yang dipacu, okay. So kita lihat ni yang dipacu ialah gear 3, gear 4 dan gear 6. 3, 4, 6. So gear 3, gear 4 dan gear 6. Okay. Product of driving tools number. So tengok pada masalah ini yang jadi driving ialah gear 2, gear 3, gear 5. Okay. Gear 2, gear 3, gear 5. Okay. Okay. Ada negatif, ini memang formula asal ya. So darab tuan semua, akhirnya awak akan dapat E. So akhirnya awak dapat kelajuan pada dia bersamaan juga dengan kelajuan pada gear pertama ni ataupun gear nombor 2 ni dengan terhadap kelajuan yang terakhir, gear nombor 6. Jadi bergantung pada informasi apa yang ada dalam soalan, sama ada kelajuan pertama awak tahu atau kelajuan pada gear terakhir yang awak tahu. Jadi boleh pusing soalan pertama ni boleh pusing kepada maklumat apa yang kan. Baik, kita kembali semula kepada annihilation gear ni. Baik, gear ke bawah seperti yang saya sebut tadi, dia adalah merupakan driving gear ataupun driver gear. Dia berpusing dalam arah clockwise direction. Manakala gear atas adalah merupakan driven gear dan berpusing pada arah lawan jam. Dan sini adalah merupakan titik permulaan pertemuan dan di sini adalah merupakan titik perpisahan. Pertemuan dan perpisahan bagi sepasang gigi gear. Di saat hujung gigi gear tu nak habis, bertemu, gigi gear belakang dah ready. Dah ready nak bertemu. Jadi akan berlaku penghantaran kuasa yang move. Jadi seperti yang saya sebut tadi, garisan biru ini kekal sepanjang operasi gear. Dan garisan biru ini dikenali sebagai garisan blue dotted line. Okay, is known as pressure line. Garisan tekanan. So, total force dihantar di dalam garisan. Inilah garisan total force. Dia tekan gear, daripada driving gear tekan driven gear. Total force ni dalam arah. Okay, dia membentuk sudut garisan biru ni dengan garisan hijau ni membentuk sudut theta. Okay. Sudut ini dipanggil sebagai sudut tekanan ataupun pressure angle. Blue dotted line is pressure line. Yang warna merah ni adalah sudut tekanan ataupun pressure angle. Jadi ini bermaksud bahawa daya yang dihantar dalam arah, kalau kita ada sistem paksi N,
X and Y, kita boleh leraikan daya ini dalam arah Y dan X. Okay. So, komponen daya yang dileraikan dalam arah X akan disimbolkan dengan Ft ataupun daya tangent. Manakala daya dalam ini, daya tangent, tangential load, tangential force. Okay. Manakala dalam arah Y is radial, radial force, jejarian, Fr. Okay. Ft, Fr. So, cuba awak ingatkan semula contoh fatigue yang lalu kita ada bevel gear. Jadi atas bevel gear tu ada 3 komponen daya. Kita ada Ft, kita ada Fr dan kita ada axial load. Itu untuk bevel gear. Okey, untuk spur gear, garisan tekanan ini berada di dalam ruang 2 dimensi. Okay. Garisan tekanan ini berada dalam ruang 2 dimensi, iaitu dalam kata XY sahaja. Tapi untuk gear seperti helical gear dan worm gear dan juga bevel gear, garisan tekanan ini berada dalam ruang 3 dimensi, X, Y dan Z. Dia berada dalam ruang itu, condong dalam ruang. Jadi total force itu boleh kita leraikan. Ada komponen yang selari dengan paksi X, ada komponen daya yang selari dengan paksi Y, ada komponen daya yang selari dengan paksi Z. Jadi akhirnya menjadi komponen tangent, komponen jejarian dan komponen paksi. Okay. Baik, itu yang saya sebutkan tadi. Jika awak faham spur gear, bila awak membuka buku ataupun nak baca helical gear dan sebagainya, awak mudah faham sebab basicnya berada pada spur gear. Okay, any doubt? Until here, any doubt? Ada sebarang keraguan? Okay. Boleh terbalik. Boleh terbalik. Boleh terbalik. Okay. Dia boleh condong pun boleh. Itu lihat kepada keperluan reka bentuk lah. Boleh? Yang lain ada nak bertanya? Tak ada. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana hendak melukis gambar rajah badan bebas untuk gear. Okay, gambar rajah badan bebas untuk gear. Jadi kita ada pinion kat sini. Pinion. So let's say pinion is input gear. Okay. And then kita ada gear kat sini. The gear is output. Dan pinion ini berpusing dalam arah small n dalam topik gear merujuk kepada rotational speed. Jadi ini arah rotational speed ataupun arah putaran. So dalam arah ikut jam. Jadi gear output akan berpusing dalam arah yang sebalik, dalam arah lawan jam. Oleh kerana arah putaran input ni dah seperti ini, maka sudut tekanannya adalah seperti yang telah dizahirkan ini. Kalau awak lukis todong begini, salah lah. Saya pangkah, salah, kosong. Tak logik. Jadi dia, kalau awak lihat dia, yang bawah ni kan berpusing. Jadi dia bertemu di bawah dahulu, baru dah sampai ke atas. Kalau awak lukis begini, sangatlah tak betul ni. Tak logik. Macam mana pula input boleh tekan daripada atas pergi ke bawah. Okay, jadi input dia bermula, dia berpusing. Dia berpusing. Jadi dia mula daripada bawah.
Okey, dengan dia naik ke atas. Okay. Jadi kalau daripada atas ni, datang daripada arah mana gear tu? Input datang daripada mana? Baik. Jadi, pastikan kamu boleh melukis, menentukan kedudukan pressure line itu dengan betul. Jika awak menentukan menentukan kedudukan garis tekanan itu dalam arah yang salah, maka free body diagram awak akan salah. Okay, baik. Jadi kemudian kita pisahkan, bila kita dah tahu kedudukan garis tekanan itu seperti itu, okey, kita boleh mula melukis. Okay. Jadi inilah pinion. Jadi pinion. Jadi center adalah okay. Kemudian kita ada gear. Okay, jadi okay. Okay. So, masa dia bertemu, okay, bertemu tadi, okay, begitu balik lah. Baik. Color. Okay, jadi dia bertemu di sini. Okay, pada titik ini dan sini pun bertemu. Dan garisan tekanan tadi, okay, berada dalam arah ini. Okay, tak sama. So, this is pressure line. Okay, pressure line. Ini sudut tekanan. Okay, biasa mendatang, ini biasa mendatang. Horizontal line. Okay, sudut tekanan. Sudut yang sama. Untuk sepasang gigi gear, modul mesti sama. Pinion, this is pinion. Okay, this is gear. Bagi gear yang bertemu, okay, M pinion mesti sama dengan M. Okay, modul mesti sama. Tak boleh tak sama. Okay. Itu juga dengan sudut tekanan ini. Tetapi pinion mesti sama dengan sudut tekanan. Mesti sama dengan sudut tekanan G. Tak boleh tak sama. Baik. Sekarang kita menentukan daya. Saya akan lakukan. Saya akan menjawab. Baik. Kita tahu bahawa input adalah masukan. Pinion adalah input. Pinion adalah input ataupun masukan. Jadi maksudnya, gear pinion akan menekan gear. Akan menekan gear. Pinion akan menekan gear. Boleh? Jadi, total force dihantar sebenarnya total force akan dihantar di dalam garisan tekanan. Jadi, total force di sini. Boleh? Ini total force. Jadi, kita simbolkan dia dengan F. Katalah, pinion ni kita pakai nombor 2 dan G kita pakai nombor 3. So, force dihantar daripada gear 2 ke gear 3. Jadi F23 ni sebenarnya ialah daya tindakan. Daya daripada gear 2 ke gear 3. Boleh? Kemudian
di sini, okay, ada daya tindak balas. Okay. Bila okay, dia pinion. Boleh pusing terus. Dia kan cuba nak menekan J, J. Bukan push. Okay. Dia akan satu akan push, satu akan bertahan. Okay. Dia pinion tolak. Okay, sebabkan oleh di atas shaft V tu, di atas shaft V tu mestilah ada load, jadi load blade ke, mestilah nak pusing tu susah. Jadi dia akan memberi rintangan. Dia bertindak balas. Dia nak pusing, dia tak boleh nak pusing dengan mudah. Kalau dia tak ada load, dia jadi freely rotate, berputar secara bebas, bebas. Okay. Jadi dia sini akan menggunakan simbol F32. Ia bermaksud daya yang diberikan oleh gigi dia 3 kepada dia kedua. Okey. Jadi yang hantar ke dia 3. Okey, yang menentang ialah dia 3. Boleh? Jadi bila dapat yang itu, kita tinggal leraikan sajalah. So, balik semula sini, kita leraikan dia. Kita ada komponen F23T dalam arah tangent dan kita ada F23 dalam arah radius. Kita leraikan saja. Sama juga seperti ini, kita boleh leraikan dia F32R dan juga F32T. Okay, kita kembali semula ke pinion ni. Jadi kita ada daya tindakan yang dalam, kalau kata sistem paksi kita X dan Y begitu, nak sebut. So F32R ni bertindak dalam arah negatif Y. So di A ni di mana dia tu dipasang di atas shaft, di mana ia disokong, titik di mana ia disokong dia ni lah. Jadi kalau kita tanggalkan dia tu, okay, jadi dia disokong di sini, jadi tidak balas akan berlaku di tempat di mana ia disokong. Jadi dia akan memberikan tidak balas dalam arah. Jadi F A dalam arah Y. Okay. So kita ada F32T, tindak balasnya adalah F A dalam arah X. Okay. So F32R ni dia berada dalam satu garisan yang sama dengan FAY. So, jadi dia tidak menyebabkan sebarang momen berlaku. Tetapi F32T ni, sebab kedudukan jejarian ini, R ni, serenjang dengan kedudukan F32T, jadi F32T ini akan memberikan momen kepada J. Momen tersebut adalah momen kilasan. So, dia akan cuba pusing dalam arah lawan jam. Jadi di titik A akan membekalkan momen dalam arah sebaliknya, iaitu dalam arah ikut jam. Ini adalah sebenarnya torque. TA torque. Torque di titik A. Okay. Jadi arah putaran tadi N dalam arah ikut jam. Okay. Kemudian ini dah complete. Okay, dah complete. Kita bergerak sekarang ke gear. Jadi pinion sekarang gear. So F23R dalam arah positif Y. Dari sini akan ada F B dalam arah Y, dalam arah negatif Y. Kemudian F23T dalam arah positif X. Jadi tidak balasnya dalam arah negatif B. F23T ni, kerana kedudukan berserenjang ni,
dia akan menyebabkan ada moment terhadap titik E. Dalam arah, dia cenderung nak pusing dalam arah lawan jam. Okay? Lawan jam. Maka titik B dia akan dalam arah ikut. Okay? So tadi, jika pinion berputar dalam arah ikut jam, maka dia akan pusing dalam arah NG akan pusing dengan NG. NG akan pusing dalam arah lawan jam. So kita lihat di sini untuk bahagian masukkan di titik input. Okay. Arah putaran dan arah torque adalah sama. Tetapi di bahagian keluar, arah putaran tak sama dengan arah torque. Okay. Baik. Jadi kalau di bahagian keluaran awak dapat arah yang sama, akan semaklah balik. Okay. Jadi dimasukkan memang tak mesti sama. Di situ arah berputar, di situlah arah torque masukkan. Okay. Di bahagian keluaran, mesti bertentangan. Sebab torque bekerja berdasarkan hukum Newton ketika daya tindakan sama dengan daya tindak balas, tetapi dalam arah bertentangan. Okay? Baik, ada apa-apa pertanyaan setakat itu? Ada? Ada? Ada. Okey, kita move. Lepas ni kita move ke terus ni. Jadi ini adalah jawapan daripada discussion tadi lah. Okay. Ini adalah hubungan di antara radial dan komponen tangent. Ini geometri mudah saja. Okay. Komponen trigonometri yang mudah. Okay, so jadi kat sini totalnya adalah bagian lah. Baik. Ini adalah formula untuk mengira kuasa. Kuasa. So disimbolkan dengan W dot. Okay, kalau W dot is power. Power. Ini rumus. Ini dalam unit SI. Sorry. Ini dalam unit customary horsepower. Yang ini dalam unit SI. Okay. Then pitch line velocity. Ini formula dalam unit customary. Okay. Dan ini dalam unit SI. Okay, formula ini. Okay. Okay, seterusnya ialah kita cuba lukis gambar ajar badan bebas untuk contoh yang ini. Okay. Figure above shows 3 gears of P equal to 3. What is P? P is diametral pitch. Okay. P is diametral pitch. Theta is pressure angle. Okay, gear A, so kita ada gear A, B and C. So this is gear A. This is gear B. This is gear C. Okay, gear A is the driving. Inilah input gear. Okay. It rotates
counter clockwise. Dia pusing dalam arah lawan jam. At 600 revolution per minute. And transmit 25 horsepower to idler gear B. Okay, what is idler? Siapa boleh jawab? Idler apa maksud dia? Idler? Idler. Apa yang dimaksudkan dengan idler? Gear? Sorry? Again? Gerak betul? Tidak bergerak. Ah. Tak bergerak, macam mana nak mesti bergerak lah kan. Kalau tak, macam mana kuasa boleh dihantarkan ke C? Kuasa dihantarkan. Kalau gear dihantar melalui putaran. Jadi kalau dah ini tak boleh berputar, tak boleh bergerak, tak boleh berputar, so tak ada function lah kan. Jadi apa maksud idler ni? Okay. Itu antara tujuan kenapa susunan ini dibuat. Susunan seperti ini dibuat, maksudnya dia ada intermediate gear dekat situ. Okay, intermediate gear. Cuma saya nak tahu apakah nama bahasa Melayu kepada idler gear. Idler gear. Dulu masa belajar, kamu dah mesti dah belajar apa tu? Mechanics of Machine and Vibration. Dah belajar belum? Dah ada. Mesti dalam kursus itu ada disebut idler gear. Apakah bahasa Melayu kepada idler gear? Apa yang dimaksudkan dengan idler gear? Dia malas. Okay. Ada nama yang lebih kalau kita panggil dia malas tu, macam nama tu macam ni sangat. Kalau ada nama yang lebih sesuai, sebenarnya dia apa? Dia terbiar? Dia terbiar. Dia tak terbiar. Okay. Ini nak kena tahu di bahasa Malaysia. So idler dikenali juga dengan nama idler. Juga dikenali dengan nama pemelahu. Okay. So kalau kita katakan orang tu tak buat kerja, kita panggil dia melahu lah. Okay. Melahu. Okay. Kalau bahasa pasar dia panggil apa? Mula. Okay. Baik, output gear C is attached. Output gear C is attached to the shaft that drive a machine. Jadi di atas shaft ni, kita simbolkan. Kita pakai simbol A lah. Baik, kita pakai simbol A ni untuk shaft lah. Ya tak? Kita pakai sini A. Okay. Ini B, sini C. Okay, kita pakai gear nombor 2 lah senang. 2, ni gear 3, ni gear keempat. Gitu. Okay. Jadi shaft C ni disambungkan kepada mesin. Dia akan pusingkan sesuatu lah. Okay. Nothing is attached to the idler shaft. Gitu, Nothing is attached to idler gear shaft. And the friction losses in the bearing and gear can be neglected. Kehilangan disebabkan oleh geseran dan juga dalam pada bearing sebab gear mesti diletakkan di atas shaft.
Bila ada shaft, mesti ada bearing. Okay? Jadi kehilangan disebabkan oleh geseran ke atas bearing dan gear diabaikan. Determine the resultant load applied by the idler to each shaft. Tentukan daya paduan yang dikenakan oleh gear idler kepada shaft. Dia nak tahu inilah dia nak balas di titik G. Jadi soalan ni berminat dengan gear 3. Gear 3. Dan dia nak tahu apakah daya yang ada pada titik D ni. Tetapi penyelesaian saya akan tunjukkan ketiga-tiga gear set. Ketiga-tiga gear sekali. Baik. Lukiskan gambar rajah badan bebas. Jadi rajah ni adalah seperti kita ada guna tatu lah. Tak apalah, yang mana-mana pun sama ya. Input gear kita guna simbol 1, dan idler gear kita guna simbol 2, dan output gear kita guna simbol 3. Okay. Dan kedudukan shaft ataupun di mana gear itu dipasang, okay, tertengah dia adalah disimbolkan dengan A, B dan C. Dan titik pertemuan di antara gear 1 dengan gear 2 adalah di berwarna pink ni, dan gear 2 dengan gear 3 ni bertemu di pink yang kedua. Di sini, bertemu di sini. Baik, sekarang kita akan pisahkan dia. Kita akan pisahkan dia. Arah putaran ni ramai. Banyak. Baik. Tadi gear. Ini gear 1 tadi. Kemudian kita ada gear besar. Dan kita ada gear output. Kita nak buat. Jadi titik pertemuan dia ialah berada di titik ini untuk gear 1, titik ini untuk gear 2, titik di sini untuk gear 2, dan titik ini untuk gear 3. Ini gear 1, ini gear 2, dan ini gear 3. Di sini adalah kedudukan tertengah. Gear macam itu. Gear ini telah ditanggalkan daripada shaft. Ini tunjukkan A, B dan C. Dan arah putarannya ialah N1 ialah dalam arah lawan jam. Okay, jadi kita buat garisan horizontal dulu. Ini horizontal line. Ini horizontal line. Okay. Horizontal line. Ya. Jadi dia pusing dalam arah N1 ni. Jadi dia punya garisan tekanan ya, mestilah dalam arah ini. Daripada bawah ke atas. Okay. Dan samalah seperti di sini. Jadi mesti sama lah. Dia satu dengan dia dua di titik ini mesti sama. Okey. Dia N1 berpusing dalam lawan jam. Maksud N2 berpusing dalam arah mana? N2 akan berpusing dalam arah ikut jam. N2. N3 akan berpusing balik semula ke dalam arah lawan jam. Dia akan sama dengan input. Itu input. Ini output. Okay. Baik. Kita akan jawab balik. Jadi dia bermula dari sini, dari bawah sini.
Jadi sudut tekanan ini adalah sudah contohnya seperti itu. Okay. Contohnya seperti itu. Okay. Jadi sudut ini adalah sudut tekanan. Okay. Sudut. Okay. Jadi sudut, sebabkan gear 1 match dengan gear 2, okay, maka sudut tekanan gear 1 mesti sama dengan sudut gear 2. Dan gear 2 pula dia bertemu dengan gear ketiga. Jadi tentulah sudut tekanan gear kedua sama dengan sudut tekanan ketiga. Gear ketiga. Jadi ini menyebabkan ketiga-tiga gear mempunyai sudut tekanan yang sama. Okey. Begitu juga dengan modul. Gear 1 bertemu dengan gear 2, maka modul 1 mesti sama dengan modul gear kedua. Okay. Dan gear kedua pula bercantum dengan gear ketiga. Jadi tentu kedua-duanya mempunyai modul yang sama. Jadi akhirnya ialah modul 1 mesti sama dengan modul 2, mesti sama dengan modul 3. Okey? Baik. Sekarang kita nak tentukan arah daya. Baik. So, input dekat sini, jadi daya akan dihantarkan di sini. F12. Daya yang diberikan oleh gear 1 kepada gear 2. Okey, balik ke sini ialah F21. Daya yang diberikan oleh gear 2 kepada gear 1. Nampak tak? Gear 1 telah menghantar daya dia ke gear kedua. Kemudian dia berpusing ke sini, maka di sini adalah daya masukannya. F23. Nampak Jadi dia berpusing, gear 1 hantar ke gear 2, kemudian dia hantar pula gear 2 ke gear 3. Jadi gear 3 akan receive that force. Okay? Gear 3 ini hantar force. Jadi di sini ialah merupakan rintangan ataupun tidak balas. F32. Baik, kita selesaikan gear 1 balik semua. Kita dah dapat dari paduan, arah dari paduan ni, kita leraikan ni. Kita akan kali lain lah. Berapa yang dulu? Cepat. Okay. Kita leraikan ni dalam komponen menegak ni. Jadi kita dapat F21Y. F21R, sorry. Kita ada F21T. Kemudian tindak balas di sini ialah gambaran ke atas FAY dan FAX. Dan F2T ini membentuk cuba menghasilkan moment dalam arah lawan ikut jam. Dari di sini akan TA, torque TTA dalam arah lawan jam. Okey, baik. Kita lihat torque DA sama arah dengan masukan, putaran, arah putaran. Ini betul lah. Betul. So, sekarang kita gerak ke gear 3 dahulu. Okay, gear 3 dahulu. So, F23 ni kita boleh leraikan. Jadi F23 dalam arah tangent dan F23 dalam arah radial. So, tindak balas dia F23T, tindak balasnya FCY. Tindak balas kepada F23R adalah dalam arah ini FTX. F23T akan menyebabkan moment dalam arah, tubuh nak musik dalam arah lawan jam, maka C akan ada torque dalam arah ikut jam. Okey, dan kita lihat arah putaran dan arah torque ni berbeza arah.
Okay. Baik, sekarang kita pergi ke gear kedua. Okay. So, gear kedua, kita leraikan dia dalam komponen Y. Jadi kita maintain dengan notasi X dan Y. Okay. So, F12 R. Dan kemudian kita ada komponen tangent F2 12 I. Okay. Kemudian di sini kita boleh leraikan dia F32 T. Okay. Di sini F32 R. Okay. Kita tekan dia. Nampak. Okay, so tindak balas DB kita ada F32R. Okay, dan kita ada F12T. Okay, juga menghala ke arah negatif. F32R menghala ke arah negatif X. F12T juga menghala ke arah negatif X. So di sini kita ada daya tindak balas FB dalam arah X, dalam arah positif. Jadi FBX ni kita tahu di situ FBX adalah sama juga dengan F32R tambah dengan F12T. Okay. Kemudian kita ada F12R menghala ke arah positif Y. Kita ada F32T juga mengarah positif Y. Jadi di B akan ada satu daya tindak balas yang menghala ke arah negatif Y. FBY. Kita tahu bahawa FBY sebenarnya adalah F12R tambah dengan F32T. Okay. Baik. Dan kita tahu juga sebenarnya bahawa F12T akan sama dengan F32T komponen tangent. Okay. Jika torque mesti dihantar daripada satu shaft ke shaft melalui gear. Maksudnya daripada gear ke gear, torque tu dihantar. Gear ke gear, torque mesti dihantar. Jadi torque tu dihantar melalui kepada titik yang berwarna oren tadi lah yang kita tandingkan 4 titik ni. Ya. Jadi kita tahu bahawa komponen torque ialah daya dalam arah tangent diterapkan dengan R. Okay, torque. Okay. Okay. Jadi itu saya katakan tadi, torque di sini mesti sama dengan torque di sana. Okay, jadi F12T mesti sama dengan F32T. Mesti sama. Okay. Jadi kalau kita lihat F12T akan cuba nak memusingkan dia dalam arah begini ni, torque 12. Okay, torque disebabkan oleh inilah komponen F12T times R 2. Dia cuba nak pusing dalam arah ikut jam. F32T ni cuba nak pusingkan. Okay, torque 32 disebabkan oleh F32T times R 2 dalam arah lawan jam. Okay, yang ini dah tentu sama, R2 ni dah tentu sama.
Dan saya dah sebut tadi F12T sama dengan F32T sama-sama. Okey. Dia menyebabkan T12 sama dengan T32. Okay. Dan akhirnya dia cancel down. Okay, dia cancel down. Dia cancel down, maka di titik B itu tidak ada torque. Di titik B tidak ada torque. Jadi di gear 1 ada torque, gear 3 ada torque, gear 2 tidak ada torque. Okay. Kerana dia tidak ada torque, maka dia dikenali sebagai idler gear. Okay. Gear yang membawa torque, okay, yang menggunakan torque, okay. Gear itu bukan gear pemelahu ataupun idler gear. Gear 1 bukan idler gear, gear 3 bukan idler gear. Di atas shaft A akan ada motor. Di situ input dia. Okay. So, torque daripada motor dihantar ke gear 1. Okay. Kemudian torque daripada gear 1 dihantar ke gear 2. Tetapi shaft B, dia beritahu tadi, shaft B, soalan mana semua. Nothing is attached to idler shaft. Nothing to attach besar. Jadi dia pasal lukis tu. Okey. Ini dia. Dan ni akan sambung katalah ni dia ni 1, ni 2, ni 3. Ni 3, ni 2, ni 1. Ini sambung kepada blade lah. Mesin lah. So yang ni akan sambung kepada motor lah. Okay. So torque akan daripada motor ke gear 1. Okay, so di atas shaft ni dia akan ada dia buat kerja, dia drive something, so akan ada torque yang berbeza. Jadi torque itu dalam mana ikut jam. Okay, so dekat sini dia ada torque. Kalau shaft tu dia jadi sebalik lah. Kita dia ikut jam, dia lawan jam lah. Dekat sini dia akan jadi sebalik. Oh. Okey. Tetapi di shaft ini, di shaft gear 2 ni, sebab dia letak atas bearing ni. Okay, so ada torque tu dia nak hantar ke mana di atas bearing, di atas shaft itu. Okay, jadi torque tak digunakan tu. Okay, dia hanya bebas berputar. Okay, unless kalau kita ada something di drive kat sini. Okay, dan gear 2 ni bukan lagi idler gear. Okay, kalau gear di tengah tu dan drive sesuatu, okay, di atas shaft tu ada drive sesuatu, bukan gear tu drive gear lain, bukan. Di atas shaft gear tu dia ada operasi lain. Contohnya pasang ke kompresor, turbine dan sebagainya. Dan dia bukanlah lagi idler shaft ataupun idler gear. Okay? Jadi daripada persamaan matematik ini juga membuktikan bahawa gear B ni, gear 2 ni adalah gear pemelahu ataupun idler gear. Dia ada torque. Okay? So ini adalah skematik yang lebih kemas. Skematik. Okay. Baik. Seterusnya ialah kamu tinggal nak menentukan nilai itu. Itu adalah matematik sekolah menengah. Sahaja. Okay, saya takkan awak go through sendiri lah. Kita nak masuk nilai. Okay. Semua saya akan beritahu starting point. Okay. Starting point. Ini adalah daripada input. Okay. Kita tahu daripada hubungan W
Ini, power. Power diberikan dalam unit, horsepower. Tak kisahlah, kilowatt ke horsepower. Kita tahu bahawa hubungannya lah daripada T tu. T times omega. So, kalau kita bercadang untuk kira di gear 1, so di gear 1. Di gear 1. Okay? Jadi soalan dia berikan ini. Kemudian yang ini kamu boleh dapat melalui sama ada soalan beritahu. Tadi saya tadi beritahu. So itu diberitahu. Diberitahu. Iaitu 600 RPM. Jadi kamu tinggal convertkan dia dalam unit radian per second. Jadi yang kamu tahu, maka kamu tahu T1. So T1 is equal to Ft times R. Ataupun dalam kes ini ialah F21 times R. So awak boleh tahu yang ini. Okay? Awak boleh tahu F21T. Once awak dah tahu F21T dan sudut tekanan diberitahu, nilai ini diberitahu tentang, maka awak boleh ciri F21R. Okay? So once awak dah tahu F21R dan F21T, mereka ni semua partner. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini, yang ini akan sama dengan yang ini, yang ini akan sama dengan yang ini. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini, maka yang ini akan sama dengan yang ini. Yang ini akan sama dengan yang ini, yang ini akan sama dengan, dan awak boleh selesaikan semua. Jadi boleh go through untuk jadi dari segi matematiknya pengiraan tu awak boleh go through sebab dia percaya itu adalah masalah sekolah rendah, sekolah menengah. Masuk dia nilai kita dapat jawapan. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Sebab kita dah sampai ke penghujung chapter 4 bahagian pertama. Okay. So minggu depan kita akan masuk bahagian kedua. Walaupun ujian tu hanya takat bahagian 1 Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada yang lain bagaimana? Okey, semua faham? Okey. Okey, baik. Kalau saya nak kelihatan itu. Baik. Saya testnet. Okay. Dan hubung 20. Section 27. 27. A ada 2.
Page kedua. Tak ada soalan